Syukur pada Allah tuan-puan. Dapat sama-sama kita membaca 200 kali salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sama-sama ni, tak tahulah baca ke tak. Ni kan. Kalau tak sama-sama mungkin kita lalai dengan benda lain, kan. Tapi sebab sama-sama dalam program Aqsa ni dapatlah kita perbanyakkan salawat di malam hari Jumaat yang penuh dengan berkat ini. Mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat ke rumah-rumah kita dan menjadi sebab kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, selepas kita baca Al-Kahfi dan bersolawat juga ke atas Nabi Muhammad, kita ada sedikit pengisian lah. Kita nak masuk kepada sesi tazkirah kita insya-Allah. Tetapi sebelum kita masuk kepada sesi tazkirah, saya nak tengok dulu pada malam hari ini, boleh tolong kalau boleh kita nak jangan kurang daripada 2000 kali perkongsian dulu. Niat dalam hati, mudah-mudahan lebih ramai lagi orang yang dapat hidayah untuk memperbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam dan siang hari Jumaat insya-Allah. Yang belum mengongsikan live ini boleh kongsikan tuan-puan dengan niat dakwah nak mengajak seramai-ramainya orang untuk banyakkan bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita ada masa tazkirah lebih kurang 10 ke 15 minit sahaja. Sedikit pengisian berkenaan tentang nama-nama Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab Salawat Al-Asma Usaniyah ini. Al-Asma artinya adalah nama-nama. As-Saniyah tu yang tinggi, yang hebat, yang mulia. Nama siapa? Iaitulah nama-nama baginda Nabi SAW. Dan setiap nama Nabi SAW. Nama Nabi banyak tuan-puan. Nama Nabi banyak. Bahkan dalam qasidah Ustaz Nizam disebutkan lebih daripada 2000 nama Nabi. Banyak sangat kan. Okey, baik, tu banyak. Kan? Banyak sangat nama Nabi. Orang Arab kata dalam kata-kata hikmahnya lah, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kepada mulianya orang yang diberi nama. Jadi Nabi Muhammad SAW banyak nama baginda, nama yang sebenar lah. Yang lain-lain tu adalah gelaran. Gelaran yang diberikan kepada Nabi baginda. Nama yang sebenar adalah Muhammad. Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad lah. Tapi banyak lagi nama-nama yang lain yang mana setiap nama tadi mewakili kepada kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini disebutkan 35 di antara nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua, pada hari ini kita nak masuk kepada nama yang keberapa ni? Yang kita bahas nama yang ketujuh. Ketujuh. Daripada 30 nama baginda yang diterangkan dalam kitab ini, iaitulah salah satu nama baginda Asy-Syahid. Ni kan tadi kita Sayyiduna Syahid sallallahu salam alaihi. Apa itu syahid? Ni kenapa Nabi, salah satu nama Nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut baginda dengan sebutan syahid. Ni kenapa Nabi digelari dengan syahid? Apa kisahnya? Apa ceritanya? Pada malam hari ini kita nak kongsikan tuan-puan. Kita sama-sama baca buku ataupun kitab ni berkenaan tentang nama Nabi yang ketujuh daripada 30 nama baginda Nabi SAW yang disebutkan dan diterangkan di dalam kitab ini. Untuk baca ni kita minta Ustaz Aslam lah untuk bacakan dulu. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul, yakni Muhammad, kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ni surah Al-Muzammil ayat ke-15. Inna arsalna ilaikum rasula.
sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, kita ni lah umatnya Nabi Muhammad ni, rasulah, seorang rasul, syahida, yang menjadi saksi, yang mana akan menjadi saksi alaikum, ke atas kalian. Ini kumnya tu siapa? Kita, tuan-puan. Aku utus, kata Allah, kami utus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi ke atas kalian. Bila ni kisah ni, Ustaz? Macam mana maksud Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk kita? Macam mana kisahnya? Ada dekat bawah tu keterangannya, tuan-puan. Ni macam mana Nabi Muhammad akan menjadi saksi ke atas kita? Allah sebut baginda Nabi ni dengan nama syahid, yang akan menjadi saksi ke atas umatnya. Bahkan bukan umatnya sahaja, umat-umat yang terdahulu pun sama. Ni macam mana kehebatan baginda Nabi Muhammad? Orang saksi ni, tuan-puan. Orang dalam mahkamah lah sebenarnya ada saksi-saksi ni kan. Saksi ni menjadi kunci dia. Orang mengaku macam ni, macam ni, macam ni, contohnya kan. Orang dakwa tuduh dia macam ni, macam ni, macam ni. Kita tak boleh terima dan kita tak boleh tolak sebelum adanya apa? Saksi. Saksi ni penting, tuan-puan. Jadi Nabi Muhammad SAW nanti akan bersaksi bukan ke atas kita, tapi bersaksi untuk kita. Ni Nabi Muhammad di akhirat ni bersaksi untuk kita, artinya membela kepada umat. Macam mana kisahnya? Macam mana kisahnya nanti ada dekat bawah tu. Ketika Allah tanya kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Kan? Ni. Tanya kepada umat Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dah sampaikan ke risalah kepada kalian? Umat Nabi Nuh kata tak. Tak, dia orang kata tak. Kalau kata ya, habislah neraka sebab tak beriman. Kan? Nabi Nuh ni dah sampaikan dah. Dah sampaikan ke risalah kepada kalian. Maksudnya tugasan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh ni untuk disampaikan kepada umat. Nabi Nuh dah sampaikan ke? Maka umat Nabi Nuh kata tak. Kata Nabi Nuh, ya Allah, saya dah sampaikan. Umat Nabi Nuh kata tak. Kan? Ini kan berdebat. Nabi Nuh kata ya, umatnya sendiri kata tak. Allah kata, ini kan persidangan ni. Siapa yang nak jadi saksi, wahai Nabi Nuh? Siapa yang nak jadi saksi kat engkau, yang menyokong pernyataan engkau, yang engkau ni dah menyampaikan risalah kepada umatmu? Kata Nabi Nuh dengan terang dan jelas menjawab, yang akan jadi saksi, yang boleh jadi saksi, tu Nabi Muhammad dan umatnya. Ni artinya apa? Hebat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad ni di akhirat nanti, buat akan menjadi saksi kepada umat terdahulu, akan menjadi saksi, menyokong, yang menjadi kunci kepada Nabi Nuh menang dalam persidangan ni. Siapa? Nabi Muhammad dan umatnya. Macam mana kisahnya ni? Menang ke tak Nabi Nuh ni, tuan-puan? Nanti, tuan-puan, nanti akan disebut, ada di dekat bawah tu ada kisahnya kan. Akan disebut lagi, kata Nabi Nuh tu Nabi Muhammad dengan umatnya. Okey. Kemudian umat Nabi Muhammad pun bersaksilah betul. Nabi Nuh dah sampaikan. Umat Nabi Nuh kata, macam mana nak bersaksi? Korang pun tak jumpa dengan kita orang. Kan? Kita jumpa ke dengan umat Nabi Nuh? Tak. Lepas tu nak bersaksi macam mana? Ni kan. Macam mana pula kita jawab nanti? Kita ni umat Nabi Muhammad. Macam mana pula kita jawab? Last kali kalau tersilap jawab, kita yang masuk neraka. Kan? Umat Nabi Muhammad ni yang akan masuk dalam lokap. Saksi ni, tuan, kalau tak betul-betul bagi kesaksian, last dia jadi terdakwa pula. Dia jadi suspek pula kan. Ini bahaya ni. Kata umat Nabi Nuh, korang ni pandai-pandai nak bersaksi. Kata Nabi Nuh dah sampaikan risalah. Korang pun tak sezaman dengan kami. Tak pernah jumpa dengan kami. Nak pandai-pandai bersaksi macam mana? Apa pula nak dijawab nanti? Ini kisah apa? Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menyaksikan, yang akan menjadi saksi ke atas kalian. Nabi Muhammad sokong kita. Nabi Muhammad sokong kita ni di persidangan nanti di akhirat. Di mahkamah Allah. Para nabi-nabi pun akan ditanya, dah sampaikan ke risalah kepada umat masing-masing. Maka Nabi Muhammad yang menjadi saksi kunci. Dan kita umat Nabi Muhammad pun juga akan menjadi saksi kunci pada ketika itu. Betul ke tak betul nabi-nabi terdahulu menyampaikan risalah mereka. Baik, kita dengarlah dulu sama-sama baru nanti saya terangkan. Baik, silakan Ustaz Aslam. Bismillah. Baginda adalah seorang syahid, artinya orang yang menjadi saksi.
baginda akan menjadi saksi kepada umat-umat terdahulu bahawa para nabi mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka. Terus. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wasallam. Nabi Nuh akan dipanggil pada hari kiamat nanti, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh, apakah engkau menyampaikan risalah yang telah diberikan kepadamu? Ni. Pertanyaannya kat situ tuan. Kata Allah, panggil Nabi Nuh. Dia bukan Nabi Nuh je sebetulnya seorang. Part cerita ni orang kata sukatan cerita ni kisah Nabi Nuh. Padahal Nabi-Nabi terdahulu pun akan ditanya juga, disampaikan ke belum. Tapi yang part dekat sini dikisahkan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh pula dipanggil, ditanya, wahai Nuh, engkau sampaikan tak risalah kepada umat? Ni kan. Dalam Al-Quran kita sendiri dah baca tu buat. Nabi Nuh ni orang yang orang kata cekal dalam berdakwah siang, malam, pagi, petang. Kan? Berdakwah secara rahsia, berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah selama ratusan tahun. Kan? 1000 tahun kecuali ila khamsina amal, kecuali 50, artinya 950 tahun berdakwah pada umat. Ini kita baca, kita umat Nabi Muhammad ni baca kisah-kisah tu. Kan? Tapi di akhirat nanti bila Nabi Nuh ditanya, kata Allah, engkau sampaikan tak risalah engkau kepada umat engkau? Maka Nabi Nuh kata apa terus? Nabi Nuh menjawab, ya, saya telah sampaikan. Ni kata Nabi Nuh, saya dah sampaikan ya Allah, saya dah sampaikan risalah yang telah engkau perintahkan untuk sampaikan kepada umat, saya dah sampaikan. Baik, lepas tu umat dia pula. Tengok umat Nabi Nuh ni macam dia terkenal dengan degilnya tuan-tuan. Dia terkenal dengan degilnya umat Nabi Nuh ni sampai ada satu surah surah Nuh dalam Al-Quran juzuk 29 surah Nuh ni menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh. Wa inni kullama da'ut yastaghshaw thiyabahum wa asar wastakbaru istikbara. Tutup baju, tak nak dengar. Nabi Nuh kata tutup telinga lagi tuan-puan. Degil betul umat Nabi Nuh ni. Bukan dekat dunia je, dekat akhirat nanti pun sama. Nabi Nuh dipanggil, wahai Nuh, kau sampaikan tak dakwah, kau sampaikan tak risalah kepada umat? Kata Nabi Nuh, ya Allah, saya dah sampaikan. Baik. Lepas tu bila tanya umat Nabi Nuh pula, apa mereka jawab? Tengok. Akan tetapi umatnya pula mengatakan sebaliknya. Umat Nabi Nuh kata tak. Nabi Nuh tak pernah dakwah pun. Nabi Nuh tak pernah sampaikan pun. Nabi Nuh tak pernah ajak kami untuk beriman pun. Nabi Nuh tak pernah pun cerita pasal akhirat. Macam-macam. Di akhirat pun masih boleh lagi menipu tu kan. Tengok degilnya umat Nabi Nuh ni. Terus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Nuh, siapa yang boleh menjadi saksi untukmu? Ni. Kan Nabi Nuh kata, ya, dia sampaikan. Umatnya kata tak. Ni kan bertentangan ni. Kata Allah, siapa yang boleh jadi saksi? Siapa yang boleh jadi saksi untuk engkau, hai Nuh, menyokong engkau punya pernyataan tu siapa? Boleh menjadi saksi ke atas engkau. Baik, terus. Maka Nabi berkata, Nabi Nuh maksudnya kat situ tu kurang tu buat. Maka Nabi Nuh berkata, Muhammad dan umatnya. Siapa nak jadi saksi? Nabi Nuh jawab dengan yakin, Nabi Muhammad dan umatnya boleh jadi saksi. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad ni akhir zaman dia. Mereka dah tahu dah cerita-cerita yang sebelum ni. Kalau diceritakan umat Nabi Nuh, tak apa. Umat Nabi siapa contohnya sebelum Nabi Nuh? Nabi Adam contohnya kan. Umat Nabi Adam contohnya. Nabi Adam tak adalah umat macam apa. Nabi sebab ayah kepada manusia kan. Ni. Contoh umat Nabi Idris ke contohnya kan. Adam, Idris, Nuh. Sebelum Nabi Nuh, tak boleh nak bersaksi sebab mereka tak ada lagi. Yang paling ngam untuk bersaksi ni umat akhir zaman. Iaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Biar Nabi Muhammad dengan umatnya yang bersaksi. Kata Nabi Nuh AS. Baik, terus. Macam mana lagi kisahnya? Maka umat Nabi Muhammad pun bersaksi bahawa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah yang diberikan kepadanya. Umat Nabi Muhammad pun bersaksi. Betul. Nabi Nuh dah sampaikan dah pun. Nabi Nuh dah berdakwah dah pun. Kan? Kalau kita nak bela dengan Al-Quran, dalam Quran disebutkan macam ni kan. Ni. Dah. Kata umat Nabi Muhammad dah. Tapi tak adalah time tu nak berdalil-dalil tuan-puan. Bila ditanya, saksi tu macam tu. Betul, saya pun tak pernah masuk dalam persidangan sebetulnya. Na'udzubillah min zalik. Memang tak nak lah sampai bila-bila. Kan? Orang
hakim ni, tapi tengok dekat YouTube macam mana orang, contoh, Aslam, betul tak jam sekian kau ada di tempat tu? Jawapannya yes or no. Macam tu je kan. Ya ke tidak? Itu je, tak boleh nak panjang-panjang. Saya tak ada time tu sebab saya jangan syarahkan. Jawab ya ke tidak? Itu je orang dalam persidangan tu. Kalau disuruh terangkan baru kita terangkan kan. Ni kata Nabi Nuh, Nabi Muhammad dan umatnya boleh jadi saksi. Ditanyalah umat Nabi Muhammad, betul kan Nabi Nuh dah sampaikan? Ya, betul. Dah, cukup. Tak boleh nak kata panjang-panjang tuan. Cukup sampai situ. Okey. Lepas tu apa lagi? Terus. Dan Nabi Muhammad pun bersaksi ke atas umatnya bahawa apa yang mereka katakan itu benar. Kan tadi Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi, Nabi Muhammad pun, ya, dijadi saksi juga. Jadi, Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad kata, Nabi Nuh dah sampaikan dah dakwah dia. Nabi Muhammad kata, betul. Nabi Nuh dah sampaikan. Ni. Terus, umat Nabi Nuh berkata, bagaimana mereka boleh menjadi saksi sedangkan mereka tidak pernah bertemu dengan kami? Ni yang saya kata tadi. Umat Nabi Nuh kata, macam mana nak jadi saksi ni? Kan kita tak sezaman. Berbeza zaman, tak pernah jumpa pun. Macam mana nak boleh jadi saksi? Nampak pun tak. Melihat pun tak. Engkau pun tak dengar yang Nabi Nuh sampaikan dakwahnya. Macam mana? Ni kan, macam mana jadi saksi umat Nabi Muhammad ni? Kata umat Nabi Nuh. Maka, terus? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada umat Nabi Muhammad. Lalu umat Nabi Muhammad menjawab, wahai Tuhan, Engkau telah mengutus seorang Rasul kepada kami dan telah turunkan kitabmu kepada kami. Dan di dalamnya Engkau telah menceritakan bahawa Nabi-Nabi terdahulu telah menyampaikan risalah mereka. Oleh kerananya kami berani untuk bersaksi. Maka Allah menjawab, betul apa yang mereka katakan. Pandai jawapan kan. Ya Allah, Engkau utus seorang Rasul kepada kami ni, Nabi Muhammad. Ni, Nabi Muhammad ni. Kan? Seorang Rasul pada kami. Dan dia sampaikan Al-Quran. Dalam Al-Quran yang Engkau turunkan kepadanya diceritakan tentang umat-umat Nabi terdahulu, tentang kisah-kisah Nabi terdahulu yang Engkau menceritakan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menceritakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan kepada umat. Takkan Allah tipu. Ni kan. Artinya pusing balik. Jawapan tu pandai. Umat Nabi Muhammad dijawab. Silap-silap jawab. Dia yang kena hukum tuan. Tapi pandai. Ya Allah, Engkau utus seorang Rasul kepada kami. Ni utusan Engkau. Daripada Engkau turunkan ayat Quran kepada Engkau ceritakan kepadanya tentang umat-umat terdahulu. Yang bercerita tu Engkau. Yang Nabi Muhammad dapat info tu daripada Engkau, ya Allah. Macam mana lagi umat Nabi Nuh nak mendustakan? Sebab kisah tu memang daripada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, betul apa yang mereka katakan. Ini menyebutkan di antara kehebatan umat Nabi Muhammad. Kalau umatnya pun sehebat itu, macam mana Nabi, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, tuan-puan. Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad ini akan menjadi pusat perhatian dan tumpuan. Kan nanti akan ada lagi satu hadis yang lain, ketika nabi-nabi yang lain angkat tangan tak boleh nak buat apa, semua hanya tertuju kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat pada ketika itu. Jadi umat kita ni, umat Nabi Muhammad ni yang terkenal. Umat orang kita sekarang sebut viral. Nanti di akhirat viral, tuan-puan. Semua mata tertuju kepada umat Nabi Muhammad sebab akan jadi saksi. Kita umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada nabi-nabi yang terdahulu yang mereka telah menyampaikan risalah mereka kepada umat-umat mereka masing-masing. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad dan hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Jadi, Nabi Muhammad diberikan gelaran dalam Al-Quran dengan nama Syahid. Ini itu kisah tentang nama yang ketujuh daripada nama baginda yang diterangkan dalam kitab ini, iaitu Syahid. Wallahu a'lam bishawab.